Dan pada minggu lepas kita dah bincangkan tentang apa yang dimaksudkan dengan bir. Kenapa Allah menggunakan perkataan bil, kalimah al-bir di dalam Al-Quran. Al-bir itu adalah sesuatu yang dilakukan kerana Allah semata-mata. Kita bila mana kita buat satu amalan, kita sembelih contohnya haiwan kerana Allah, kita salat kerana Allah, kita menghadap ke kiblat kerana Allah. Dan dalam sembelihan contohnya Allah kata la yanalallah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Dan Allah bila kita sembelih haiwan-haiwan ni, Allah tak dapat pun, bukannya daging-daging, darah-darah tu yang Allah nak, tetapi apa yang Allah nak adalah ujian ketakwaan, yang mana kita ni melaksanakan segala perintah yang telah Allah perintahkan. Kerana itu Allah sebut walakinnal birra man amana billah, kan? Tetapi bir itu bagi orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala semata-mata, yang bebas daripada syirik, yang bebas daripada sebarang bentuk penyelewengan ataupun kekurangan. Wal yaumil akhir, kan? Dan juga orang yang beriman, yang percaya dengan hari akhirat yang akan datang. Di sanalah kita akan dibalas segala kebaikan dan juga kejahatan yang kita lakukan. Ini semua adalah termasuk dalam perkara ghaib yang diisbatkan oleh dalil-dalil yang sahih. Juga sebahagian daripada rukun iman. Wal malaikah, dan juga albir itu adalah orang yang beriman dengan para malaikat, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kepada kita untuk beriman dengan malaikat. Wal kitab, dan juga kitab-kitab yang diturunkan, Al-Quran, dan juga segala kitab-kitab suci yang diturunkan kepada anbiya yang dulu. Wan nabiyyin, dan para nabi, termasuk para rasul, yang mana khitam dia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi, dan yang diutuskan kepada manusia keseluruhannya untuk menyembah Allah dan menegakkan syariatnya. Ini semua adalah termasuk dalam usulul iman, rukun iman yang besar, yang mana tidak sempurna iman kita tanpanya. Yang mana Allah sebut dalam surah An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi anzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang yang beriman, berimanlah dengan Allah dan Rasulnya, dan juga kitab yang diturunkan kepada Rasulnya, dan juga kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Wa may yakfur billah, siapa yang kufur kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para Rasulnya, dan juga hari akhirat, maka sesungguhnya dia telah tersesat dengan jauh. Ini juga adalah rukun iman yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sabdakan dalam hadis riwayat Muslim, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrih. Dan bila mana malaikat Jibril bertanya kepada Nabi SAW tentang rukun iman, ini ada dalam hadis Arba'in Nawawi, hadis yang kedua. Nabi kata iaitu beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhiratnya, dan juga beriman dengan qadar yang baik ataupun yang buruk. Kemudian Allah kata wa atal mala ala hubbih, iaitu orang-orang yang dapat darajat bir, darajat kebaikan yang tinggi ini adalah orang yang selalu menyalurkan harta-hartanya fi sabilillah, walaupun harta ini barangkali dia suka. Bila kita nak keluarkan harta-harta kita, definitely ini satu perkara yang sangat sukar untuk nak kita lakukan. Kalaulah harta itu tidak langsung menggerakkan kita punya harta yang sedia ada, mungkin kita tak begitu terasa. Tetapi jika kita seorang yang kaya dan kita nak bagi pula satu portion yang sangat besar daripada harta-harta kita, mungkin juga kita akan sangat-sangat terasa. Begitu juga dengan orang-orang yang mungkin sederhana ataupun kurang hartanya. Jika dia mengeluarkan kadar hartanya dengan kadar yang boleh mengurangkanlah kekayaannya, maka dia akan rasa sangat berat untuk nak disalurkan. Harta yang kita cinta ni, bila mana kita mampu untuk nak kita berikan ke jalan Allah, untuk apa yang bermanfaat kepada agamanya, maka itu adalah antara salah satu cara terbaik kita akan dapat darajat albir. Ini juga Allah sebut dalam surat Ali Imran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan dapat mencapai darajat bir,
satu kebajikan yang sangat tinggi ini, sehinggalah kamu mampu memberikan apa yang kamu cintai. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Apa sahaja yang kamu belanjakan ke jalannya ini, Allah itu maha mengetahui. Dan ada seorang sahabat Nabi, dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayu sadaqati a'zamu ajra? Wahai Rasulullah, apakah sedekah, bentuk pemberian harta yang paling besar ganjarannya? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Anta saddaq wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'malul ghina. Dan Nabi SAW beritahu, iaitu sedekah yang bila kita dalam keadaan yang sihat, masa kita muda-muda, syahih, dalam keadaan kita kedekut nak keluar lah. Maksudnya dalam keadaan biasanya masa kita muda ni, masa yang kita tengah duk timbunkan harta kita nak stabilkan ekonomi kita. So masa tu kita akan kedekut sikit. Tapi bila kita dah tua, bila kita dah janggut, kita dah putih-putih, rambut kita dah putih, kita dah rasa macam nyawa kita dah tak lama, masa tu mungkin kita dah tahu dah, harta yang kita ada mungkin tak akan memberikan kita manfaat dah kalau kita tidak gunakan fi sabilillah. Mungkin ketika itu kita kurang rasa kedekut tu. Dan walaupun ada, tapi kurang sikit lah berbanding ketika kita sedang muda dan kita sedang mencari, mengejar dunia ini. Dan dalam keadaan kalau kita keluarkan, kita takut kita akan kurang kaya, kita akan miskin sikit. Tak malul ghina, dalam keadaan kita mengharapkan kita nak lagi keduniaan, siapa yang tak nak. Yang kalau ada duit lebih sikit nak beli itu, nak beli ini, kita mengharapkan kekayaan. Tapi bila kita beri itu, kita sanggup sacrifice apa yang kita impikan itu. Nabi kata wala tamhal hatta idza balagatil hulqum. Janganlah sampai kita dah nazak nanti, bila nyawa dah sampai ke halqum kita ni, barulah kita nak bagi harta kita li fulanin kadza wa li fulanin kadza, kan baru nak bagi itu bagi ini. Masa tu mungkin sudah kurang pahalanya ataupun sudah tidak memberikan manfaat. Kepada siapa kita beri? Allah kata dalam ayat ni, zawil qurba, kepada kaum kerabat kita, ahli keluarga kita yang memerlukan. Dan mereka ini antara yang diutamakan dalam kita memberi ataupun dalam kita berkongsi. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa ibn as-sabil wa la tubadzir tabdzira. Surah Isra pun Allah bagi tahu, bagilah harta kita ni kepada kaum kerabat kita yang terhampir, berikan mereka haknya. Kemudian kita bagi kepada orang miskin dan juga para musafir, ibn as-sabil. Dan janganlah kita membazir. Dan ada dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Tabrani, afdalus sadaqati sadaqatu ala dzir rahimi al-kashih. Seantara sedekah yang paling baik adalah kita sedekah kepada kaum keluarga kita yang terhampir ataupun especially yang bila dia ada permusuhan kepada kita. Orang yang dapat darjat bir juga adalah Allah kata wal yatama, iaitu orang yang memberikan hartanya, berkongsi kesenangannya dengan anak-anak yatim. Anak-anak yatim ni orang kecil yang telah kematian ibu ataupun ayahnya. Maksudnya mungkin usianya sampai ke baligh ataupun dalam definisi Majlis Agama Islam, iaitu sampailah usianya mampu untuk berdikari, iaitu sekitar 18 tahun ataupun 21 tahun. So mereka yang kehilangan ibu ataupun ayah sebelum usia tersebut, maka mereka itu dikonsiderkan sebagai anak yatim. So kalau kita yang dah tua-tua ni, kalau dah tak ada ayah tu, maka kita tak dikonsider sebagai anak yatim lagi. So ini semua salah satu daripada amalan yang antara amalan paling besar di sisi Islam bila kita bantu mereka-mereka. Begitu juga dengan orang-orang miskin, wal masakin, iaitu orang-orang yang memerlukan, wa ibnas sabil, dan juga orang musafir yang kurang belanjanya. Orang yang musafir iaitu orang yang mungkin ada melakukan perjalanan yang jauh daripada negaranya, especially mereka-mereka yang berjuang di jalan Allah, mereka yang menuntut ilmu, mereka yang melakukan urusan dakwah seumpamanya. Maka orang-orang sebegini kita bantu dan kita tolong. Wasailin, dan juga orang-orang yang meminta kepada kita, ini juga kita pun bantu, kita berikan. Wafir riqab, dan juga orang-orang yang kita kata ada kekangan daripada sudut kehidupan. Kekangan macam mana? Maksudnya dia rasa macam, kalau zaman dulu ni riqab ni maksudnya perhambaan. Bila kita bagi zakat kita ni untuk bantu membebaskan seseorang tu daripada perhambaan.
Zaman sekarang ni mungkin hamba tu dah tak ada, tapi dia boleh masuk juga orang-orang yang seolah-olah ada maksud perhambaan. Contohnya diterperangkap dalam dunia pelacuran, diterperangkap dalam najis dadah, yang duit itu boleh disalurkan untuk membebaskan mereka daripada perhambaan ini. Wa aqamas salah, dan orang-orang yang dapat darajat bir itu adalah orang yang mendirikan salat, yakni orang yang menunaikan kewajipan salat itu dengan sempurna, dengan lurus, seperti mana yang Allah telah syariatkan, rukun-rukunnya, sunat-sunatnya, waktunya, mendahulukan salat daripada segala urusan dunia, mendahulukan salat daripada urusan meeting, keduniaan dan sebagainya. Salat itu menjadi yang pertama dalam hatinya. Wa ataz zakah, orang yang memberikan zakat yang difardukan oleh Allah ni kepada asnaf, orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakatnya. Dan Allah kata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, iaitu orang-orang yang berjanji dan dia melunaskan janjinya. Orang kita kadang-kadang dia cakap je, tapi bila dia nak lunaskan kata-kata dia ataupun janjinya, dia rasa susah ataupun dia tak mampu nak buat. So orang-orang yang mampu melangsaikan janjinya ini, Allah Azza wa Jal akan golongkan di dalam kategori orang yang mendapat darajat al-bir. Kemudian Allah kata wasabirina fil ba'sa, wasabirina fil ba'sa, orang-orang yang sanggup, yang boleh bersabar dalam keadaan yang susah, dalam keadaan dia miskin, dalam keadaan dia very very in trouble, tapi dia boleh bersabar. Wad-dharra, dan juga dia boleh bersabar ketika mana dia dalam keadaan yang lemah, ketika mana dia dalam keadaan yang sakit, dalam keadaan dia tidak mampu, dalam keadaan dia tua. Wahinal ba's, wahinal ba's, iaitu orang yang boleh bersabar kental ketika mana berjihad, ketika mana sudah bertemu dengan musuh. Dan ulaika alladhina sadaqu, iaitu orang-orang yang muttasifun, orang-orang yang bersifat dengan sifat-sifat ini. Allah macam digunakan perkataan ulaik, iaitu isyarat, isim isyarat yang jauh. Allah menunjukkan mereka itulah, nak menunjukkan ini satu honor daripada uslub bahasa Al-Quran. Orang yang mulia itulah alladzina sadaqu, orang yang betul-betul jujur dengan agama Islam mereka, orang yang betul-betul tunduk dan patuh kepada segala hukum hakam dan syariatnya. Wa ulaika humul muttaqun, mereka inilah adalah orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, ya Allah kata dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang mana Al-Quran itu menjadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. So kalau nak tahu ciri-ciri orang yang bertakwa, himpunkanlah dalam Quran ini apa yang Allah bagi tahu tentang siapa itu al-muttaqun, humul muttaqun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lepas cerita tentang ayat ni, Allah sebut tentang ayat yang ada kaitan dengan salah satu daripada hukum hakam syariah. Betapa penting hukum hakam syariah ni dengan kaitannya dengan akidah kita, yang kita iltizam, kita istiqamah melazimi hukum hakam ini akan membuahkan kepada ketakwaan. Yakni Allah cerita tentang syariat qisas di dalam pembunuhan. Dan dalam ayat ini Allah bagi tahu juga tentang pentingnya untuk nak kita menjaga nyawa ataupun jiwa manusia. Sampai Allah sampaikan dalam Islam ini, salah satu daripada maqasid asy-syariah, tujuan daripada syariat itu dilaksanakan adalah untuk nak menjaga nyawa manusia. Nyawa manusia ini sangat-sangat penting. Dia bukan mudah untuk nak ditumpahkan ataupun diambil, melainkan pada haknya. Bukannya jadi seperti mana ada setengah golongan yang begitu bermudah-mudah untuk nak menumpahkan darah, dan tidak juga seperti setengah golongan modernis yang mana mereka ini langsung tidak menolak ataupun menolak apa hukum yang berkaitan dengan hukum qisas ataupun hukuman mati. Okay, jadi Allah kata dalam ayat 178 ni, Allah kata ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un
fattiba'un bil ma'ruf wa adha'un ilaihi bi ihsan dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmah faman i'tada ba'da dzalik falahu 'adzabun alim. Wahai orang yang beriman, kutiba alaikum, telah diwajibkan, telah difardukan kepada kamu al-qisasu fil qatla, syariat hukuman qisas di dalam kes berpembunuhan. Maksudnya ada balasan, balas lah. Kita kata hukum balas. Kalaulah dia bunuh, maka dia dibunuh balik ya. Kalau dia melakukan, contohnya dia potong telinga orang tu, maka dia pun akan dibalas dengan apa yang telah dia lakukan. Al-hurru bil-hurri wal-'abdu bil-'abdi wal-untha bil-untha. Pembunuh yang bebas akan dibunuh juga bila mana dia membunuh orang yang bebas. Dan pembunuh hamba juga akan dibunuh balas jika dia bunuh seorang hamba yang lain. Begitu juga perempuan yang bunuh perempuan lain, dia juga akan dihukum balas ataupun dibunuh balas. Dalam ayat ni hanya disebutkan beberapa bentuk ataupun jenis pembunuhan yang disebutkan. So kalau di zaman Arab dulu, zaman jahiliah dululah, mereka ini ada membeza-bezakan antara hukuman yang mereka lakukan. So dia ada sedikit tidak adil ataupun diskriminasi lah dilakukan di situ. And faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf. Siapa yang dia kata dalam hukuman qisas ni adalah perinciannya, bukan semudah yang kita sebut ni. Kalau kita nak belajar detail tu, kita kena belajar kitab fiqh ataupun hadis-hadis yang berkaitan dengan hukuman qisas ataupun dalam bab hudud. Dia ada dinamakan sebagai kemaafan. Yakni bila waris keluarga yang dibunuh tu, bila dia boleh memaafkan penjenayah itu, maka barulah akan digugurkan hukum bunuh balas tu daripada dia, dan dia kena bayar pampasan ataupun dinamakan sebagai diat. Macam mana yang hukuman qisas ni antaranya masih lagi dilaksanakan di Arab Saudi, dan saya pernah melihatlah, menyaksikan tentang hukuman qisas ni. Itu pun saya pernah menyaksikan 3 kali. 2 kali ketika saya di tahun 3, 1 kali ketika mana saya belajar di Riyadh. Masa saya tahun 3 dulu tu, orang kata memanglah lama dah teringin lah kalau nak tengok tu, kalau ada peluang boleh tengok tu, kita nak tengok. Tapi susah sebab dia kadang-kadang dia tak umumkan lah secara public. Tapi ada satu hari tu kawan saya ni dia kata dia dapat berita ataupun sumber bagi tahu akan dilaksanakan hukuman qisas di satu tempat yang dulunya di hadapan bangunan tabung haji Malaysia tu lah. Dia ada satu tanah lapang, kat situ budak-budak main bola, so kat situlah dilakukan hukuman qisas. Saya pergi dengan dia naik motor, minta izin daripada lecturer dekat kelas untuk pergi. Dan bila saya sampai dekat situ, saya tengok masya-Allah dah ramailah orang yang berhimpun dan dikelilingi oleh polis ataupun askar Arab Saudi yang dah pegang Kalashnikov lah. So bila sampai dekat situ, hari yang pertama tu hanya seorang sajalah, hanya seorang saja yang dihukum. Kebetulan esoknya ada lagi sekali, kali tu 4 orang. Dan bila kata sebelum nak dilaksanakan tu, kita tunggu tu dalam penuh debaran, dan kemudian ada 4 biji bas yang akan datang. Setiap satu macam lebih kurang bas shuttle macam tu lah. So setiap daripada penjenayah tu dia naik satu bas. Lepas tu dia dah bentangkan ataupun dia dah ada 4 biji ambulans. 4 biji ambulans tu dah disusun lah berapa meter jarak dia setiap satu, dan di hadapannya itu dah dibentangkan body bag warna hitam. So bila bas tu sampai, masing-masing dia pergi dekat body bag yang telah ditetapkan tu lah. So dia pun bawa turun. So bila dibawa turun, mata penjenayah tu ditutup dan dia orang pakai jubah putih.
bila di jalan tu boleh nampak lah gentar, apa nama, macam lost balance kan. Dan masing-masing didudukkan uh, di apa nama, di tempatnya lah, dekat dengan body bag masing-masing. Diduduk macam mana, kita tengah duduk antara dua sujud tu, cuma tangan diikat kat belakang dan ditundukkan sikit ke depan. Kemudian kita terus menunggu mungkin sekitar 15 minit, macam tu lah, 20 minit, 15 minit. Kita tunggu, masa tu tengah berlaku satu negotiation, rundingan terakhir antara pihak qadi dan juga pihak waris lah. So ketua kepada waris mangsa ni, dia akan bincang kali terakhir sama ada dia nak maafkan ataupun dia nak terus laksanakan hukuman balas. So kebetulan dalam kes ni 4 orang ni, dia kalau tak salah tu, dia pecah masuk rumah orang. Dia bukan orang Saudi, dia orang luar, ada orang Pakistan tu. Lepas tu dia bunuh tuan rumah, dia rogol isteri dia. So hukuman dia matilah kan. Bila begitu dah lah bunuh, lepas tu dia rogol, dia rompak lagi. So memang lepas tu disiasat dan disabitkan kesalahan, waris kepada keluarga mangsa tak mau maafkan lah sampai ke negotiation yang terakhir. So masa tu dia dah ready lah beberapa orang Algojo yang dia akan test. Ketua Algojo tu dia akan tengok balik pedang yang akan digunakan. Dia hayun sikit, hayun sana sini di pedang Arab tu lah. Dan bila kata tak ada juga harapan untuk nak dimaafkan, maka dia pun qadi pun bagi tahu lah, dia akan teruskan lah, proceed lah dengan hukuman mati. So dia pun datang pergi dekat yang pertama tu dan dibisikkan sesuatu lah, mungkin dia nak bagi tahu, get ready lah, nak mengucap ke apa. Dan dia punya tengkuk ni dia gunting belakang tu dan dilipat tengkuk tu supaya tengkuk tu terdedah lah. And lepas tu dia pun hayun sekali, terputuslah kepala. Ada yang bila terputus tu badan ni jatuh je, tak adalah menggetik-getik macam mana yang kita tengok dalam filem tu kan. Dia putus, jatuh atas body bag ni, putus tu. Maksud kita tengok tu pun bila depan-depan tu gentar lah juga tengok kan. Ada yang jatuh tengah panjat pokok boleh terjatuh, ada yang tengah berdiri badan besar-besar tu pun pengsan juga, tengok macam tu. Ada darah yang terpancuk kuat, ada darah yang biasa. Lepas tu dia jalan lagi berapa meter ke orang yang kedua, dia bisik juga dan kemudian dia hayun, putus lagi kepala. So itulah pertama kali kedua lah yang saya tengok hukuman qisas yang dilakukan di Madinah. Yang ketiga saya tengok masa tengah belajar master dekat Arab Saudi, dekat Riyadh. Dan itu kes dia, seorang Sudan tu, dia dahsyat jugalah kes dia kan. Dia pecah rumah, dia rompak, lepas tu dia bunuh, dia macam nak letupkan rumah tu. So dia dikenakan hukuman mati juga. Dan memang tengok tu dia memberikan kepada kita satu pengajaran lah, untuk kita hati-hatilah dalam, supaya tak terjebak lah dalam jenayah-jenayah berat macam ni. So dekat sana agak kurang lah kita kata jenayah berat macam ni. Jenayah kecil-kecil tu ada, tapi kita tak risaulah. Maksudnya daripada sudut nak berlaku pembunuhan, rompakan ataupun rogol dan sebagainya, mungkin secara luarannya kita tak bimbang. So dekat sana ni, kalau kadang kita keluar rumah pun kita tak kunci pintu rumah tu kan, sebab so far memang selamat lah suasana dia. Dan kalau kita tinggal kereta tengah jalan, kita tak risau kena ambil. Kita berhenti pergi masuk kedai runcit nak beli barang pun tak payah tutup kereta, biar je buka. Dan kemudian kita boleh berjalan dengan agak senang lah. Daripada sudut keamanan tu alhamdulillah ada. Dan kat sini ni kita risau, rumah kalau tak bubuh grill lah, tak tutup pagar lah, jalan sorang-sorang kat depan, kita pun dah risau benda-benda tu kat tempat kita. Kat sana alhamdulillah nikmat keamanan tu ada.
Minta maaf sikit, hari ni saya kurang sihat sikit. Hari ni sakit perut je sepanjang hari dan rasa kurang bermaya sikit. So mungkin kita tak panjanglah kuliah pada hari ni. Kita cubalah sekadar mana kita mampu. Maka Allah Azza wa Jalla sebut, faman ufiya lahu min akhihi syai'un, dan siapa yang maafkan, waris yang boleh maafkan saudara dia iaitu penjenayah tersebut, dan ambil diat dia sahaja, fattiba'un bil ma'ruf, maka ikutlah dengan kadar yang ma'ruf, janganlah over pula. Duk ambil syarat macam-macam yang menyusahkan untuk nak selesaikan perkara tu. Sebab tu Allah kata, wa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyhi sultanan fala yusrif fil qatl. Dan siapa yang ada dibunuh keluarganya secara zalim, maka wali-walinya, ketua waris mangsa tu, dia ada sultan, dia ada hak untuk nak negotiate, dan janganlah diberlebih-lebihan lah. Dan Allah kata siapa yang maafkan orang yang waris yang boleh maafkan penjenayah tersebut, maka Allah kata adaun ilaihi bi ihsan. Dan juga maka orang yang pembunuh tu, dia kena bayar diat tu dengan kadar yang baik. Janganlah ambil masa yang lama, janganlah sampai menyukarkan urusan pembayaran. Dzalika takhfifun min rabbikum. Dan demikian itu, yakni syariat diat itu adalah sebagai salah satu daripada galakan Allah untuk nak menggalakkan supaya dimaafkan, ataupun yang lebih afdal adalah kita boleh maafkan. Itu takhfifun min rabbikum wa rahmah, juga adalah sebagai keringanan daripada Tuhan kamu dan juga rahmat kasih sayang daripada Tuhanmu. Faman i'tada ba'da dhalik, siapa yang melampaui batas yang Allah telah syariatkan, dan dia teruskan bunuh lagi, dia jadi pembunuh bersiri dan sebagainya, maka falahu adzabun alim, maka dia akan mendapat balasan yang sangat pedih di dunia dan juga di akhirat. Boleh jadi ada setengah kes jika dia melibatkan pembunuhan bersiri, yang jika dibebaskan ataupun dilihat kalau dibebaskan boleh membahayakan masyarakat, maka qadhi dia tidak buka pintu kemaafan, maka tak ada negotiate lah untuk nak maafkan, dia akan dihukum bunuh terus. Sebabkan kalau dibebaskan, dikhawatiri dia akan kembali kepada jenayah dia ataupun memudaratkan orang lain. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Walakum fil qisasi hayah. Dan apa yang kita tatbik ataupun kita laksanakan hukuman qisas ini adalah satu, memberikan satu kehidupan yang tenang, menyebabkan rakyat akan kurang bimbang terhadap jenayah-jenayah yang berleluasa, especially jenayah-jenayah besar sebegini. Dia memang menjadi satu pengajaran, dan orang yang tengok pun dia akan takut. Dan kita hukuman ni kalau tak dilihat, orang tak nampak, tapi hukuman ni kalau dinampak oleh kita, mata kita akan risau dan kita akan bimbang. Cuma dunia pada hari ini dia telah bentuk pola pemikiran kita. Kalau kita laksanakan hukuman tu secara public, maka dianggap sebagai tidak bertamadun. Tetapi dia sebenarnya actually boleh memberikan satu pengajaran dalam hidup kita. Ingat, dalam Islam ni bukan hanya bentuk hukuman, tetapi dia adalah pendidikan. So sebelum nak sampai kepada hukuman tu, actually perlu kena ada suasana yang kondusif untuk dilaksanakan hukuman tu. Maksudnya kita tak bolehlah potong tangan kalau dalam keadaan rakyat jelata, berluasa kemiskinan, negara dalam peperangan, sebab suasana tak kondusif untuk dihukum. Tapi bila mana telah dilaksanakan asbab, keadilan telah ditegakkan, tak ada asbab untuk orang nak bunuh orang lain, maka di situlah akan ditegakkan hukuman. Kerana
dia telah melampaui batas. Walakum fil qisasi hayah ya ulil albab, wahai orang-orang yang berakal. Orang yang berakal dia akan melihat kebaikan daripada setiap syariat yang telah Allah perintahkan. La'allakum tattaqun. Moga-moga kamu akan bertakwa kepada Allah dan berserah diri kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang ayat berkaitan dengan pewarisan harta pusaka. Pewarisan harta pusaka. Sebab orang Arab dulu dia tak ada satu rule tentang berkaitan pembahagian harta pusaka. So cara dia adalah sukati dia lah untuk nak bagi pada siapa. Orang perempuan tak dapat apa-apa, kalau dia sayang anak tu lebih, orang tu akan dapat lebih. Berlakunya kezaliman dan ketidakperhatian yang besar. Maka Allah syariatkan tentang wasiyah. Wasiyah ni dia boleh buatkan kita untuk nak mewasiatkan sebahagian daripada harta kita untuk dilunas ataupun diberikan, disalurkan mengikut apa yang telah kita wasiatkan. Maksudnya ada dalam keadaan yang kita pun tahu keadaan tertentu kita nak wasiatkan, kita nak bagi kepada orang lain yang bukan waris untuk nak dapatkan sebahagian daripada harta kita yang dengan maslahat-maslahat yang tertentu, maka kita boleh berikan wasiat itu kepada selain daripada waris kita. So kalau kita tak wasiat, apa yang kita mati itu akan jadi harta pusaka yang akan dibahagikan mengikut faraid. Maka Allah kata, kutiba alaikum idza hadar ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Dan kutiba alaikum, diwajibkan ke atas kamu ketika mana kamu nak mati, ataupun dah ada tanda-tanda kamu nak mati, kamu sakit, kamu nazak. Dan kalaulah dia intaraka khaira, kalau dia meninggalkan harta yang banyak, yang mana tidak efek lah kepada warisnya sekiranya dia ingin berikan sebahagian hartanya kepada orang lain, kepada sesahabatnya, kepada yang dirasakan akan mendapat manfaat daripada harta yang ditinggalkan, maka boleh kita berikan dengan kadar 1/3. Ini juga sebagaimana hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Pernah masa dia rasa dia nak mati, dia nak sedekahkan semua harta dia, Nabi kata jangan. Maksudnya kalau kamu nak wasiatkan harta kamu ni, paling banyak tu 1/3, supaya anak-anak kita tak adalah yang tak puas hati ataupun rasa sakit hatilah. Wasiat lil walidaini wal aqrabin, boleh kita wasiat kepada ibu bapa kita ataupun kaum kerabat kita bil ma'ruf, dengan kadar yang adil, kadar yang baik. Janganlah kita bagikan hanya kepada orang yang kaya, tinggalkan orang yang miskin. Jangan lebih daripada 1/3. Haqqan 'alal muttaqin. Itu adalah hak yang telah sabit kepada orang-orang yang bertakwa. Faman baddalahu ba'dama sami'ah fa innama ithmuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Faman baddala, siapa yang mengubah wasiat ini dan dengan kadar yang diubah kadar-kadarnya, selepas dia dengar orang-orang, dia baca sendiri, dia tahu kadar wasiat seorang tu, maka dia akan berdosa besarlah bila dengan kadar apa yang diubah wasiat tu. Maksudnya dia selewengkan wasiat tu. Innallaha samiul alim, Allah dengar kata-kata kamu dan Allah tahu amal dan apa yang kamu lakukan. Faman khafa min musin janafan au ithman fa aslaha bainahum fala ithma alaihi. 182. Innallaha ghafurur rahim. Siapa yang khawatir berlakunya kezaliman ataupun kecenderungan yang berpaling daripada perkara yang hak, ataupun dia takut dibimbang dengan kesilapan, maka fa aslaha bainahum, maka dia cuba untuk nak membaiki apa yang berlaku di sekitarnya, dia baiki balik keadaan itu, fala isma alaih, dia jadi orang yang mendamaikan, dia menjadi orang yang cuba menjadi orang tengah untuk nak settlekan bahagian harta wasiat itu,
tak ada, maksudnya orang ini tak fala ithma alaih, dia tak ada dosa, dan sebab dia telah menghilangkan kemungkaran, means dia cuba untuk nak, sebab dalam bab harta ni, anak-anak kita, keluarga kita ni, sekarang ni tak ada apalah nampak, tapi bila kita dah mati, inilah yang selalu jadi masalah besar. So wasiatlah dengan adil, dan kalau orang tu melihat berlakunya wasiat yang tidak adil, maka dia cuba untuk jadi orang tengah yang memperbaiki keadaan itu. Baik, sahabat-sahabat semua, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, saya rasa cukup dulu hari ini di sini sebab saya rasa kurang sihat sikit, dan insya-Allah kita sambung lagi pada minggu hadapan, insya-Allah. Hari ini sepanjang hari saya kurang sihat sikit, jadi insya-Allah doakan semoga saya sihat kembali. Ni mula rasa sakit perut balik. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.